Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam tajuk pengoksidaan dan penurunan bawah subtopik sel elektrolisis dan sel kimia. Ini merupakan subtopik terakhir dalam tajuk pengoksidaan dan penurunan. Okey, sebelum kita lihat lebih lanjut tindak balas redoks dalam sel elektrolisis, marilah kita imbas kembali apa yang dikatakan sebagai sel elektrolisis. Sel elektrolisis terdiri daripada bateri, elektrolit dan dua elektrod yang disambung kepada bateri. Elektrod yang disambung kepada terminal positif bateri dikenali sebagai anod, manakala elektrod yang disambung kepada terminal negatif bateri dikenali sebagai katod. Elektron mengalir melalui litar luar dari anod ke katod. Di anod, anion tertarik ke anod. Anion dinyahcas dengan melepaskan elektron kepada anod. Proses pengoksidaan berlaku di anod. Manakala di katod, kation tertarik ke katod. Kation dinyahcas dengan menerima elektron daripada katod. Proses penurunan berlaku di katod. Bagi bagi elektrolisis leburan, kita menggunakan contoh leburan plumbum 2 bromida. Semasa elektrolisis leburan plumbum 2 bromida, ion plumbum 2 akan bergerak ke katod, manakala ion bromida akan bergerak ke anod. Ion plumbum 2 mengalami penurunan di katod atau elektrod negatif, manakala ion bromida mengalami pengoksidaan di anod atau elektrod positif. Baik, kita lihat apa yang berlaku di anod atau elektrod positif. Ion bromida dioksidakan kerana ion bromida melepaskan elektron kepada anod dan nombor pengoksidaan bromin meningkat dari negatif 1 ke 0. Ini adalah persamaan setengah pengoksidaan dan pemerhatian yang kita dapat perhatikan ialah gas berwarna perang terbebas. Manakala di katod atau elektrod negatif, ion plumbum 2 diturunkan kerana ion plumbum 2 menerima elektron dari katod, maka nombor pengoksidaan plumbum berkurang dari positif 2 ke 0. Ini adalah persamaan setengah penurunan dan pemerhatiannya kita dapat pepejal kelapu berkilat terenam. Pemindahan elektron berlaku dari ion bromida yang bertindak sebagai ejen penurunan kepada ion plumbum 2 yang bertindak sebagai ejen pengoksidaan melalui elektrod-elektrod dan wayar luar. Ini adalah persamaan ion yang terlibat. Bagi larutan aqueous, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis. Ini adalah kerana terdapat lebih daripada satu jenis kation atau anion dalam larutan aqueous suatu elektrolit. Pemilihan ion untuk dinyahcas di katod ataupun anod bergantung kepada faktor-faktor berikut. Yang pertama, kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Yang kedua, kepekatan ion di dalam elektrolit. Dan yang ketiga, jenis elektrod yang digunakan dalam elektrolisis. Baik, kita lihat kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Siri elektrokimia adalah satu senarai ion yang disusun mengikut kecenderungan ion untuk dinyahcas. Okey, ini adalah senarai untuk kation. Kita dapati bila ion berada di bawah, ia semakin mudah untuk dinyahcas. Begitu juga dengan anion. Jadi, kita dapat simpulkan bahawa semakin rendah kedudukan ion dalam siri elektrokimia, semakin mudah ion untuk dinyahcaskan. Contoh, elektrolisis larutan argentum nitrat dengan menggunakan elektrod karbon. Larutan argentum nitrat mengandungi ion argentum, ion nitrat, ion hidrogen dan ion hidroksida. Di mana ion nitrat dan ion hidroksida akan tertarik ke anod.
Ion hidroksida terpilih untuk dinyah cas kerana kedudukan ion hidroksida terletak di bawah ion nitrat dalam siri elektrokimia. Ini merupakan setengah persamaan di anod. Pemerhatian, kita akan dapat gelembung gas tidak berwarna terhasil. Manakala di katod, ion hidrogen dan ion argentum akan tertarik. Ion argentum dipilih untuk dinyahcaskan kerana kedudukan ion argentum terletak di bawah ion hidrogen dalam siri elektrokimia. Ini merupakan setengah persamaan di katod. Pemerhatian, kita akan dapat pepejal kelabu berkilat terenam. Ion hidroksida dioksidakan kepada air dan oksigen, manakala ion argentum diturunkan kepada atom argentum. Pengoksidaan berlaku di anod kerana ion hidroksida melepaskan elektron dan penurunan berlaku di katod kerana ion argentum menerima elektron. Ejen pengoksidaan ialah ion argentum, manakala ejen penurunan ialah ion hidroksida. Jadi, elektrolisis larutan argentum nitrat ialah satu tindak balas redoks. Persamaan ion keseluruhan, ini yang kita dapat. Baik, faktor yang kedua, kepekatan ion di dalam elektrolit. Apabila kepekatan ion di dalam elektrolit lebih tinggi, ion itu dipilih untuk dinyah cas. Pernyataan ini benar untuk ion-ion halida sahaja, iaitu ion klorida, ion bromida dan ion iodida apabila elektrolisis dijalankan menggunakan elektrod lengai dan larutan pekat. Dalam elektrolisis larutan halida dengan kepekatan melebihi 0.01 mol per desimeter padu dianggap sebagai pekat. Baik, kita gunakan contoh elektrolisis larutan kalium iodida 0.5 mol per desimeter padu menggunakan elektrod karbon. Baik, kita dapati bahawa ion iodida dan ion hidroksida akan tertarik ke anod. Okay. Ion iodida dipilih untuk dinyahcaskan kerana kepekatan ion iodida lebih tinggi daripada kepekatan ion hidroksida. Dekat mana kita tahu kepekatan ion iodida lebih tinggi? Sebab kepekatan yang kita gunakan dalam larutan kalium iodida ialah 0.5 mol per desimeter padu. Maka 0.5 mol per desimeter padu, kita katakan dia telah pekat. Ion iodida dioksidakan kerana ion iodida melepaskan elektron kepada anod, maka nombor pengoksidaan iodin meningkat daripada negatif 1 ke 0. Ini adalah persamaan setengah pengoksidaannya. Dan pemerhatian, kita akan dapat larutan perang di sekeliling elektrod terhasil. Bagi katod, ion kalium dan ion hidrogen akan tertarik ke katod. Ion hidrogen dipilih untuk dinyahcaskan kerana kedudukan ion hidrogen terletak di bawah ion kalium dalam siri elektrokimia. Maka, ion hidrogen diturunkan kerana ion hidrogen menerima elektron dari katod. Nombor pengoksidaan hidrogen berkurang dari positif 1 ke 0. Ini adalah persamaan setengah penurunan. Maka, pemerhatian kita dapat gelembung gas tidak berwarna terbebas. Faktor yang ketiga ialah jenis elektrod yang digunakan dalam elektrolisis. Apabila elektrod aktif digunakan, anod aktif akan mengayon. Logam yang digunakan sebagai anod mestilah sama dengan ion logam yang terdapat dalam elektrolit. Kepekatan kation dalam elektrolit tidak berubah kerana kadar pengayunan logam di anod sama dengan kadar nyahcas ion logam di katod. Apa yang dikatakan sebagai elektrod aktif? Elektrod aktif ialah elektrod yang bertindak bukan sahaja sebagai konduktor tetapi juga mengalami perubahan kimia. Contohnya argentum, kuprum atau nikel.
Manakala elektrod lengai adalah elektrod yang bertindak sebagai konduktor sahaja dan tidak mengalami sebarang perubahan kimia. Biasanya karbon atau platinum. Okey, kita gunakan satu contoh. Elektrolisis larutan kupram 2 sulfat 0.1 mol per desimeter pagu menggunakan elektrod kupram. Baik, kita dapati bahawa ion sulfat dan ion hidroksida akan tertarik ke anod. Ion-ion ini tidak dinyascaskan, di mana atom kupram mengion. Dua-dua ion tadi, ion sulfat dan ion hidroksida tidak terpilih. Apa yang jadi? Atom kupram atau elektrod itu sendiri akan mengion. Kenapa? Kerana elektrod kupram adalah elektrod aktif. Atom kupram dioksidakan kerana atom kupram melepaskan elektron kepada anod. Dan nombor pengoksidaan kupram meningkat daripada sifar ke positif 2. Ini merupakan persamaan setengah pengoksidaan dan pemerhatian yang kita dapat elektrod kupram menipis. Baik, kita lihat semula di katod. Ion kupram 2 dan ion hidrogen akan tertarik ke katod. Ion kupram 2 dipilih untuk dinyascas kerana kedudukan ion kupram 2 terletak di bawah ion hidrogen dalam siri elektrokimia. Jadi, untuk faktor jenis elektron, hanya di anod, elektron itu akan mengion, tetapi di katod masih lagi mengikut faktor yang pertama, iaitu kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Baik, bagi faktor kedua dan ketiga, iaitu kepekatan ion dalam elektrolit dan juga jenis elektron, ia hanya berpengaruh di anod. Di katod masih lagi kekal dengan kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Oleh itu, ion kupram 2 diturunkan kerana ion kupram 2 menerima elektron daripada katod, maka nombor pengoksidaan kupram berkurang dari positif 2 ke sifar. Ini merupakan persamaan setengah penurunan dan pemerhatiannya kita dapat pepejal perang ter-6. Baik, kita teruskan lagi dengan sel kimia. Bila melibatkan sel kimia, rajah ni kita dapati tiada bateri. Hanya ada galvanometer ataupun voltmeter yang disambungkan ke dua elektrod, logam yang berbeza. Kat sini kita guna zinc dan kupram menggunakan wire penyambung. Dicelupkan dalam elektrolit. Elektrolit yang kita guna ialah larutan kupram 2 sulfat. Kita dapati bahawa zinc lebih elektropositif daripada kupram. Maka zinc lebih mudah melepaskan elektron berbanding dengan kupram. Jadi atom-atom pada permukaan zinc membebaskan elektron menjadi ion zinc yang larut dalam elektrolit. Ini adalah persamaan setengah pengoksidaan dan ion zinc akan terhasil dan kita dapati bahawa elektrod zinc menipis. Seterusnya, terminal positif kupram. Kita akan dapati bahawa elektron diterima oleh ion kupram 2 dalam elektrolit kerana kedudukan ion kupram 2 berada di bawah ion hidrogen dalam siri elektrokimia. Jadi, ini adalah persamaan setengah penurunan. Logam kupram yang terhasil dan pemerhatian kita nampak pepejal perang ter-6 pada elektrod kupram. Elektron yang dibebaskan oleh zinc mengalir ke kupram melalui wire luar, manakala zinc menjadi terminal melepaskan elektron iaitu terminal negatif sel. Manakala kupram pula menjadi terminal di mana elektron diterima oleh ion dalam elektrolit iaitu terminal positif. Persamaan ion adalah seperti ini. Kita dapati bahawa elektrod zinc bertindak sebagai anod kerana pengoksidaan berlaku, manakala elektrod kupram bertindak sebagai katod kerana penurunan berlaku.
Sel kimia menghasilkan tenaga elektrik. Jadi, sel kimia kita dapati bahawa tenaga kimia bertukar kepada tenaga elektrik. Baik, perbandingan antara sel elektrolisis dan sel kimia. Daripada sudut persamaannya, kita akan dapati bahawa pengoksidaan berlaku di anod dalam kedua-dua sel. Penurunan berlaku di katod juga dalam kedua-dua sel. Elektron mengalir dari ejen penurunan ke ejen pengoksidaan melalui lidah luar. Baik, kita lihat pula perbezaan antara sel elektrolisis dan sel kimia. Perbezaan yang kita dapat dalam sel elektrolisis adalah anod merupakan elektrod positif, katod merupakan elektrod negatif. Dua elektrod yang sama atau berlainan digunakan dalam sel elektrolisis. Dan yang ketiga, kita dapati bahawa tenaga elektrik bertukar kepada tenaga kimia. Elektrod disambung ke bateri. Bagi sel kimia pula, kita dapati bahawa anod merupakan elektrod negatif, manakala katod merupakan elektrod negatif. Minta maaf, katod merupakan elektrod positif. Dua elektrod yang berlainan jenis digunakan di mana tenaga kimia bertukar kepada tenaga elektrik. Jadi, elektrod disambungkan kepada galvanometer atau voltmeter. Baik, kita lihat pula pelbagai jenis sel kimia. Binaan asas semua sel kimia terdiri daripada satu elektrolit, dua elektrod yang berbeza. Biasanya anod merupakan logam yang amat elektropositif seperti zinc atau lithium, manakala katod merupakan logam kurang elektropositif seperti kadmium atau oksida logam tertentu. Jika oksida logam digunakan, bahan seperti serbuk karbon akan ditambah untuk meningkatkan kekondaksian katod. Pemisah diletakkan antara anod dan katod jika elektrolit cecair digunakan, supaya elektron yang terhasil mengalir melalui wayar luar dan bukan di dalam sel. Bekas bagi mengisi semua komponen yang dinyatakan di atas. Secara umum, terdapat dua jenis sel kimia iaitu sel primer dan sel sekunder. Sel primer ialah sel yang tidak boleh dicas semula, dipakai buang, iaitu hanya boleh digunakan sekali sahaja, lebih murah. Contohnya sel kering, sel alkali, sel argentum oksida. Manakala sel sekunder adalah sel yang boleh dicas semula. Proses cas semula memerlukan tenaga elektrik lebih murah. Contohnya sel ion lithium, akumulator asid plumbum dan sel nikel kadmium. Ini merupakan contoh sel primer iaitu sel kering. Yang pertama adalah bekas zinc sebagai anod, yang kedua rod karbon sebagai katod lengai, dan yang ketiga itu adalah paste yang mengandungi amonium klorida, zinc klorida sebagai elektrolit, mangan 4 oksida dan serbuk karbon untuk meningkatkan kekondaksian elektrik. Persamaan setengah di anod, zinc akan menjadi zinc ion zinc. Bila dia melepaskan elektron, manakala di katod, ion amonium menerima elektron membentuk amonia dan hidrogen. Hidrogen yang diserap oleh mangan 4 oksida, manakala amonia akan diserap oleh zinc klorida. Okey, ini adalah persamaan ionnya. Nota tentang sel kering merupakan salah satu sel kimia yang terawal, paling murah tetapi tidak tahan lama, banyak digunakan dalam lampu suluh, alat permainan dan radio transistor. Bagi sel zinc magnesium oksida atau sel alkali, pertama adalah serbuk zinc sebagai anod dalam paste kalium hidroksida sebagai elektrolit. Yang kedua, campuran mangan 4 oksida dan serbuk karbon sebagai katod
Manakala yang ketiga adalah rod logam yang mengalirkan elektron dari anod ke katod. Manakala yang keempat, pemisah di antara anod dan katod. Persamaan di anod, zinc akan melepaskan elektron. Manakala di katod, mangan 4 oksida bertindak balas dengan air dan menerima elektron, membentuk mangan oksida dan ion hidroksida. Okey, ini adalah persamaan ionnya. Seterusnya, nota tentang sel. Selnya ringan, tahan lama tetapi lebih mahal. Digunakan dalam banyak alat kerana boleh dibuat dalam bentuk silinder atau butang. Berbahaya jika kerana alkali boleh mengakar. Seterusnya adalah sel argentum oksida. Pertama adalah serbuk zinc sebagai anode phase elektrolit alkali seperti kalium hidroksida. Yang kedua, campuran argentum oksida dan karbon sebagai katod. Yang ketiga adalah pemisah antara anod dan katod. Ini adalah persamaan setengah di anod dan katod dan seterusnya persamaan keseluruhan. Nota tentang sel menghasilkan voltan yang mantap dan tahan lama tetapi mahal. Digunakan dalam jam tangan, kalkulator, kamera dan peralatan elektronik perubatan. Hanya boleh dibuat dalam bentuk butang. Bagi sel sekunder, akumulator asid plumbum ataupun kita panggil bateri kereta. Di mana yang pertama, plat berisi plumbum sebagai anod. Manakala plat berisi plumbum 4 oksida sebagai katod. Elektrolit yang digunakan adalah elektrolit asid sulfurik cair. Ini merupakan persamaan di anod, persamaan setengah di anod dan persamaan setengah di katod. So, ini adalah persamaan keseluruhan. Nota tentang sel kimia, bateri 6 sel bervoltan 2 volt setiap satu. Berbahaya jika bocor kerana asid mengakis dan perlu dilupuskan dengan betul atau kita semula kerana mengandungi plumbum. Sel nikel kadmium. Yang pertama adalah logam kadmium sebagai anod. Yang kedua adalah nikel oksihidroksida sebagai katod. Pemisah yang direndam dalam larutan kalium hidroksida sebagai elektrolit. Ini adalah setengah persamaan di anod dan katod. Ini adalah persamaan keseluruhan. So, nota tentang sel lebih murah berbanding dengan sel sekunder lain. Boleh dicas semula berulang kali. Perlu dilupuskan dengan betul atau dikita semula kerana mengandungi kadmium. Perlu dinyah cas atau diguna sepenuhnya sebelum dicas semula kerana mempunyai kesan memori. Sel ion lithium terdiri daripada 3 lapisan nipis dalam elektrolit bukan aqueous yang mengandungi garam lithium. Yang pertama, anod karbon boleh menyerap dan menyimpan atom lithium atau ion lithium. Lithium oksida logam peralihan seperti kobalt oksida sebagai katod yang boleh menyerap dan menyimpan ion lithium. Pemisah antara anod dan katod nombor 3. Okey, ini adalah persamaan setengah di anod dan persamaan setengah di katod. Ini merupakan persamaan keseluruhan. Ringan, voltan tinggi 3.7 tetapi mahal untuk sel ion lithium. Berupaya menghasilkan banyak tenaga elektrik, boleh dicas semula beratus-ratus kali tanpa kemerosotan kuasa. Berbentuk silinder atau cuboid nipis. Digunakan dalam pelbagai alat elektronik moden seperti telefon bimbit, kamera digital, komputer riba dan komputer peribadi. Hayat 3 hingga 5 tahun sahaja sama ada digunakan atau tidak. Rosak jika digunakan atau dinyah sepenuhnya. Dinyah cas sepenuh. Baik, beberapa contoh sel sekunder. Pelbagai sel kimia baharu muncul di pasaran dari semasa ke semasa. Dua contoh sel sekunder baharu yang semakin popular hari ini ialah
sel nikel logam hidrida, di mana sel nikel logam hidrida menyerupai sel nikel kadmium tetapi kurang toksik kerana tiada logam kadmium dan mempunyai kapasiti tenaga yang lebih tinggi. Kini sel nikel logam hidrida banyak digunakan dalam kamera dan alat kawalan jauh. Yang B adalah sel lithium polymer. Sel lithium polymer merupakan sel ion lithium yang lebih maju dengan elektrolit pepejal polimer. Jadi sel ini lebih kecil, lebih ringan, tidak mudah terbakar dan boleh dihasilkan dalam pelbagai bentuk. Sel ini banyak digunakan dalam alat elektronik mudah alih yang kecil termasuk komputer. Kebolehan unsur mengubah nombor pengoksidaannya. Pertama, pengekstrakan besi. Kedua, kitar semula. Yang ketiga, kakisan logam dan cara mencegah proses tersebut. Yang keempat, penghasilan arus elektrik oleh sel kimia. Dan yang kelima, pengecasan semula sel. Dalam perlombongan dan pengekstrakan logam, misalnya timah, telah banyak menyumbang kepada perkembangan ekonomi negara kita. Jongkong timah yang dieksport ke negara-negara seperti Jepun dan Amerika Syarikat boleh meningkatkan pendapatan negara kita. Selain menyediakan peluang pekerjaan, aktiviti pengekstrakan logam juga menyokong industri tempatan yang lain seperti pengetinan makanan dan pembuatan pewter. Kesan dari penyusutan sumber bijih dunia menyebabkan proses kitar semula logam menjadi semakin penting. Namun, bukan semua logam dikitar semula pada masa kini. Kitar semula logam di setengah tempat tidak begitu berjaya kerana terdapat halangan dari segi kos, pengasingan bahan buangan mengikut jenis logam, masalah pengumpulan dan pengangkutan bahan buangan logam ke kilang serta proses menulinkan bahan buangan logam tersebut. Satu cara lain untuk memelihara sumber logam yang semakin menyusut adalah dengan mencegah kakisan logam supaya objek-objek logam tahan lebih lama. Dengan cara ini, objek-objek logam tidak perlu kerap diganti. Pelbagai usaha sedang giat dilakukan untuk mencegah kakisan logam seperti mencipta cat anti karat, mencari anod korban yang lebih berkesan dan mencipta lapisan pelindung logam yang lebih kukuh tetapi mudah. Sedarkah anda bahawa kehidupan kita kini banyak bergantung kepada tenaga elektrik? Dengan resurs sumber bahan api fosil dunia yang semakin berkurangan, seluruh dunia telah mula mengalihkan perhatian kepada super tenaga alternatif yang boleh diperbaharui untuk menghasilkan tenaga elektrik. Sumber tenaga alternatif ini termasuklah tenaga suria, hidro, angin, biojisim dan juga sel kimia. Pada pendapat anda, sel kimia yang manakah menunjukkan potensi sebagai sel kimia generasi akan datang? Ya, sejak mula digunakan pada 1995, sel ion lithium telah banyak dimajukan, di mana lithium merupakan logam yang paling elektropositif dalam siri elektrokimia. Oleh itu, lithium berupaya menghasilkan watan sel paling tinggi. Malah, perusahaan automobil nasional Berhad Proton telah menggunakan sel ion lithium dalam pengeluaran kereta terbarunya iaitu kereta hybrid elektrik dan kereta elektrik. Dua lagi sel kimia yang berpotensi ialah sel bahan api dan sel suria. Sel bahan api menggunakan tenaga kimia dalam bahan api seperti metana, gas hidrogen dan gas oksigen untuk menghasilkan tenaga elektrik. Sel bahan api yang menggunakan gas hidrogen dan gas oksigen misalnya tidak mencemarkan alam sekitar kerana hanya menghasilkan air sebagai hasil sampingan. Setakat ini, sel bahan api hanya digunakan dalam kenderaan angkasa lepas dan kereta sel bahan api kerana kosnya yang sel suria pula terdiri daripada lapisan nipis bahan semikonduktor yang berupaya menukarkan tenaga suria terus kepada tenaga elektrik. Penggunaan sel ini masih terhad misalnya pada satelit, prob angkasa lepas dan teleskop disebabkan kos bagi sel ini sangat tinggi. Selain daripada ketiga-tiga jenis ini, terdapat banyak lagi sel-sel kimia yang sedang dalam peringkat ujian. Dan dengan perkembangan teknologi, diharapkan sel-sel kimia yang lebih maju, praktikal, cekap dan murah akan dapat dihasilkan demi masa depan generasi akan datang.
Jelas bahawa tiada tindak balas redop amat penting dalam tamadun manusia. Kita telah berupaya mengaplikasikan perubahan nombor peroksidan logam untuk menjana tenaga elektrik, mencegah kakisan logam dan mengekstrak logam untuk keperluan kita. Tanpa semua teknologi ini, bagaimanakah agaknya kehidupan kita? Cuba anda fikirkan. Okey, cukup untuk itu untuk hari